Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nabil bin Muhazir, nombor matrik 17 DEP 21F1024 dari kelas DEP 2A. Pada hari ini, kami akan membentangkan tajuk yang diberi iaitu etika dan peradaban yang harus ada pada individu dan keluarga pada hari ini. Sebelum saya melanjutkan perbincangan kita pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya terlebih dahulu. Saya Solahuddin bin Sulaiman. Saya Muhammad Amin Nizam bin Jamizan. Saya Muhammad Syamil Ifan bin Muhammad Zulkifli. Saya Abdul Muhaimin bin Abdul Kabur dari kelas DEP 2A Akan membentangkan Salah satu tajuk dari subjek Etika dan peradaban dan ianya berkenaan tentang etika dan peradaban yang perlu ada pada individu. dan keluarga pada hari ini. Baiklah, kita teruskan perbincangan kita mengenai tajuk etika dan peradaban yang harus ada pada individu dan keluarga pada hari ini. Pengenalan individu. Individu yang beretika mendapat kebaikan fizikal, ketenangan jiwa dan perasaan. Ia juga dapat meningkatkan sasiah diri dan atau kepribadian dengan memelihara diri dengan sifat-sifat yang terbaik, sifat-sifat terbaik dan terpuji. Masyarakat sering mengaitkan ini dengan orang yang berbudi pekerti. Seterusnya, keluarga. Etika memainkan peranan yang tinggi dalam pembentukan sesebuah keluarga. Ikatan yang erat dapat mewujudkan keluarga yang harmoni dan bertolak ansur. Disebabkan itu, keamanan dan keakraban rumah tangga dapat dijamin dengan etika dan peradaban. Sekian dari saya. peranan dari aspek individu. Yang pertama, mengamalkan adab dan nilai etika dalam kehidupan seharian. Etika boleh dijadikan sebagai panduan hidup seseorang ketika berhadapan dengan orang lain, kerana etika dan peradaban memainkan peranan yang sangat penting utama dalam membentuk akhlak yang mulia seseorang individu. Sebagai contoh, seorang individu perlulah menghormati orang lain. Selain itu, seorang individu juga tidak berkata kasar. Seterusnya, menerima pendapat dan kritikan dengan hati yang terbuka. Di samping itu, sentiasa mengucapkan terima kasih, dan akhir sekali meminta maaf sekiranya melakukan kesalahan kepada orang lain. Yang kedua, menghindari diri dari perkara yang tidak beretika. Salah satu cara untuk menghindari diri dari melakukan perkara yang tidak beretika adalah dengan memilih rakan yang baik serta tidak terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak beretika. Hal ini boleh menghalang kita daripada melakukan perkara yang tidak baik, melainkan diri kita sendiri yang memilih untuk menjadi yang lebih yang tidak beretika dan tidak beradab. Sebagai contoh, perkara yang tidak beretika, melepak dengan kawan-kawan sehingga larut malam, vandalisme pada peralatan awam yang telah disediakan oleh kerajaan. Seterusnya, berjudi. Selain itu, berbuat bising sehingga mengganggu jiran-jiran dan orang lain di sekeliling. Di samping itu, membuang sampah di merata-rata. Akhir sekali, merokok. Antara peranan lain sebagai seorang individu adalah sentiasa menasihati dan menjadi contoh untuk generasi muda. Sebagai contoh, seorang pelajar menunjukkan tingkah laku yang baik seperti mematuhi peraturan, sentiasa memberi salam dan senyum sekiranya berjumpa dengan guru-guru, rakan-rakan dan orang lain, tidak mengganggu dan memberikan tumpuan sekiranya guru sedang mengajar, sentiasa membantu orang lain serta tidak menyakiti hati sesiapa. Selain itu, individu yang beretika juga akan menasihati rakannya yang melakukan perkara yang tidak beradab dan tidak beretika. Dengan ini, kita dapat mencegah dan membimbing mereka dari melakukan perkara tersebut serta menjadi pelajar yang bertata susila. Bukan sahaja individu, keluarga juga memerlukan etika dalam membentuk kekeluargaan yang harmoni. Ia mampu memainkan peranan paling penting dalam mengaplikasikan etika dan peradaban dalam sesebuah keluarga. Ibu bapa perlulah sentiasa membawa anak-anak mereka ke masjid supaya mereka mengenali dan mengagumi rumah Allah SWT.
Ibu bapa juga perlu mengajarkan anak-anak mereka tentang hal-hal berkaitan agama seperti solat, mengaji dan pengetahuan asas tentang Islam. Ibu bapa juga digalakkan membawa anak-anak mereka ke kelas-kelas agama agar mereka tidak terjebak dengan kancah yang penuh dengan kemaksiatan. Dengan didikan agama yang benar, tingkah laku dan nilai agama dalam diri anak-anak akan terjamin. Peranan keluarga yang pertama ialah ibu bapa haruslah menjadi contoh yang baik kepada anak-anak. Ibu bapa haruslah menunjukkan nilai beretika seperti sentiasa menghormati orang lain, tidak kira usia, dan tidak bercakap yang tidak baik tentang orang lain, membantu orang lain yang sedang dalam kesulitan. Dengan ini, anak-anak dapat menjadikan ibu bapa sebagai contoh yang baik. Ini dapat membuatkan anak-anak dapat mencontohi sikap ibu bapa dengan melakukan perkara yang baik dan beretika. Okey, peranan keluarga yang kedua ialah ibu bapa menggalakkan anak-anak menyertai aktiviti kemasyarakatan. Sebagai contoh, melakukan aktiviti gotong royong di rumah orang tua. Dengan itu, anak-anak dapat mempelajari untuk menghormati orang lain semasa bergaul dan dari hidup dan penuh rasa bersyukur. Oleh itu, ibu bapa perlulah rajin mendorong anak-anak untuk turut serta dalam aktiviti kemasyarakatan serta membanyakkan galakan kepada mereka supaya menyertai aktiviti-aktiviti dengan sukarela. Ini membuatkan mereka dapat mengenali persekitaran dan mudah bergaul dengan orang lain. Sekian, terima kasih. Dan akhir sekali, kesimpulannya, kehidupan seharian kita menyajikan pelbagai mesej secara langsung dan tidak langsung. Banyak mesej yang boleh dijadikan sebagai panduan kehidupan. Perkara-perkara ini syarat dengan pelbagai elemen etika dan susila. Objektif utama kedua konsep ini adalah untuk menjadikan manusia bersifat mulia, menghindari diri daripada kejahatan dan memelihara keharmonian dalam masyarakat. Ibu bapa perlu menyemai konsep etika dan sosial dalam jiwa anak-anak sejak kecil lagi. Bab kata pepatah Melayu, melentur bulu biarlah dari rebungnya. Sekian, terima kasih.